Jangan bicara. Tamu istimewa bicara malam ini ialah seorang sarjana dari Rusia yang pakar dalam bidang sejarah dunia Melayu, historiografi dan juga kajian sumber-sumber sejarah. Beliau juga pakar dalam sejarah Islam dalam dunia Melayu. Beliau ialah Profesor Dr. Tatiana Denisova yang kini bertugas sebagai profesor di Pusat Kajian Tinggi Islam dan Peradaban di Universiti Teknologi Malaysia. Profesor Tatiana ialah seorang anak jati Rusia berasal dari Moskow. Beliau mendapat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang sejarah mengenai dunia Melayu pada tahun 98 dari Institut Kajian Oriental Moskow. Profesor Tatiana kemudian menjadi seorang pensyarah universiti di Moskow dan memegang beberapa jawatan akademik di Malaysia termasuk selaku Zamil Kajian di Dewan Bahasa dan Pustaka serta Perpustakaan Negara Malaysia dan kemudian selaku Profesor Madya di Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Baru-baru ini Profesor Tatiana Denisova berkunjung ke Singapura selaku pensyarah undangan bagi ceramah Arif Budiman untuk para guru bahasa Melayu tempatan. Bicara berpeluang bertemu empat mata dengan beliau untuk mencungkil beberapa perspektif beliau tentang topik gagasan Melayu sebagai satu bangsa serta pengamatan beliau tentang keistimewaan dan keindahan bangsa Melayu dari perspektif orang Rusia. Profesor Dr. Tatiana Denisova, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, anda merupakan antara sarjana yang percaya bahawa orang Melayu Nusantara ini hanya muncul dengan kesedaran sebagai satu bangsa selepas kedatangan Islam ke rantau ini Namun semestinya ini juga menunjukkan kepercayaan bahawa sebagai sebuah tamadun Melayu yang mempunyai sekurang-kurangnya sejarah 3,000 hingga 4,000 tahun ia juga semestinya sudah ada semacam identiti Melayu Apa komen anda? Terima kasih. Itu soalan yang sangat penting sebenarnya dan itu bukan sebenarnya matter of kepercayaan tapi menurut teori social science kesadaran kebangsaan muncul di mana-mana bangsa cuma selepas bangsa itu memenuhi beberapa syarat supaya menjadi bangsa antara lain bahasa yang sama, agama yang sama, latar belakang kebudayaan yang sama dan sebagainya. So semua syarat itu dipenuhi oleh orang Melayu cuma selepas kedatangan Islam. Di sini sangat penting tahu bahwa orang Melayu itu bukan orang puak-puak yang purba macam Dayak atau Batak sebelum Islam. Orang Melayu jadi bangsa Melayu cuma berasaskan tamadun Islam bila mereka dapat agama yang umum dan bahasa yang umum. Kenapa Islam itu menjadi suatu pencetus untuk masyarakat Melayu di Nusantara ni mengambilnya dan menggarapnya sebagai suatu natijah kepada pembentukan suatu kesedaran orang Melayu ini? Saya mungkin akan mulai jawabannya daripada sebutan tentang akibat pengislaman alam Melayu jarang boleh cari bangsa di dunia masa kini di mana nama etnik jadi sinonim kepada nama agama. Orang Melayu dan orang Muslim, dua definisi itu daripada kurun ke-17 ke 18 sudah dikira macam sinonim. Masuk Melayu jadi artinya dalam teks-teks Melayu lama masuk Islam. Kita tak perlu cakap di sini apakah itu betul atau tak betul. Tapi yang paling penting bahwa pandangan orang awam
yang merakamkan hal tersebut sebagai salah satu hakikat. Hal tersebut menunjukkan kesedaran orang Melayu pertama sekali sebagai umat Islam. Ya, itu bukan saya punya pandangan, itu pandangan orang Melayu sendiri. Ini agak suatu yang agak unik bagi orang Melayu, dan kenapa ya? Adakah ini juga kedapatan dalam mungkin bangsa-bangsa lain di luar Nusantara? No, mungkin karena memang pertama sekali karena orang Melayu masuk Islam daripada dulu, at least sekurang-kurangnya daripada kurun ke-9. Maklumat tentang kehadiran orang Muslim di alam Melayu ada sudah daripada kurun ke-8, artinya daripada kurun pertama hijrah pun ada ya, daripada sumber-sumber sejarah Arab, Farsi dan sebagainya. Itu pertama kali. Yang kedua, Islam di sini disebarkan tanpa paksa, ya, secara berdamai. Yang ketiga, Islamization di sini jadi sangat mendalam, ya. So daripada dulu, daripada kurun ke-18 ke-19 tak ada maklumat bahwa orang Melayu pernah tukar agama, misalnya jadi Kristen. Ya, karena misalnya, kenapa kita tak boleh cakap bahwa orang Arab kira sinonim kepada orang Muslim, ya, karena di antara orang Arab ada Kristen, ada agnostik, ya, dan sebagainya. Tapi pada zaman sejarah modern, ya, pada zaman kurun ke-17, ke-18, ke-19, kes pertukaran agama oleh orang Melayu tak dirakamkan, tak didaftarkan, ya. Tapi sekarang ya ada kadang-kadang orang ada tukar agama. Mungkin kenapa ya orang Melayu ni setelah mereka memeluk Islam ya, nampaknya ada semacam suatu pegangan yang begitu kuat sekali sehingga mereka tidak meninggalkan agama itulah. Kalau kita bandingkan mungkin dengan bangsa-bangsa lain ya. Karena agama Islam menjadi asas kesedaran kebangsaan. Agama Islam membawa banyak pertukaran yang menjadi asas tamadun kebangsaan. Agama Islam mempengaruhi dan membantu membina bahasa yang baru yang kita tahu sekarang sebagai bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu itu mengandungi lebih daripada 40% kata pinjaman daripada tanah cakap bahasa Arab sahaja, tapi bahasa Arab Islam. Semua definisi-definisi yang berkaitan dengan filosofi, ibadat, semua datang daripada bahasa Arab Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kehidupan dan adat istiadat orang Melayu selepas kedatangan Islam sangat berubah. Vektor perkembangan kebudayaan dan intelektual berubah daripada India atau China ke dunia yang lebih terbuka, kepada tanah Arab, Mekah, Medina dan sebagainya. Kehidupan ekonomi alam Melayu menjadi sebahagian yang tak boleh dipisahkan daripada sistem perdagangan antara bangsa, daripada sistem keuangan antara bangsa, ya. Ramai pedagang-pedagang mulai datang ke sini selepas kedatangan Islam. Daripada sejarah kita tahu bahwa pada zaman Sriwijaya atau pada zaman Majapahit, walaupun pedagang daripada luar datang ke sini, tapi masyarakat Melayu pada waktu itu tak terlibat sangat ke dalam perdagangan antara bangsa. Kehidupan intelektual dipengaruhi langsung oleh tamadun Islam yang
global yang antara bangsa. Di mana-mana pun teks yang berkaitan dengan agama, boleh lihat pengaruh tokoh Islam yang sangat terkenal di seluruh dunia. Al-Ghazali, Ibnul Arabi, Farabi, dan so. So, hal tersebut menjadikan orang Melayu sebahagian daripada umat yang global. Artinya baru orang Melayu menyadar diri sebagai satu bangsa yang sebahagian daripada umat Islam. Kongsi dengan kami ya, Prof. Kenapa pengetahuan sejarah seperti ini ya tentang kesedaran kebangsaan, kesedaran wujudnya bangsa Melayu itu sebagai suatu consciousness ya, penting bagi orang-orang Melayu biasa seperti saya ini. Kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan tentang ilmu sejarah memang akan mengakibatkan penyebaran berbagai konsep salah macam nasionalisme, ekstremisme, kekeliruan dalam kefahaman tempat dan peranan bangsa sendiri dalam sejarah dunia dan sebagainya. Dan orang Melayu mengalami masalah yang sama. Ada orang yang tak menghargai langsung asal-usul sendiri daripada tamadun Melayu. Memang perlu belajar dan perlu fokus kepada kajian khazanat persuratan. Boleh memberikan contoh mungkin? Sekarang saya pernah kerja dalam perpustakaan negara. Ya, selama 1,5 tahun saya melihat bahwa walaupun perpustakaan tersebut mempunyai banyak koleksi yang sangat menarik, termasuklah koleksi buku-buku sejarah, orang masa kini tak berapa minat baca buku tentang sejarah. Dan itu sebabnya mereka tak tahu sejarah perkembangan bangsa sendiri. Misalnya terdapat banyak kekeliruan dari segi sejarah penyebaran Islam di alam Melayu. Daripada dulu ramai orang fikir bahwa Islam datang ke alam Melayu pada India dan disebarkan oleh para pedagang India sekitar kurun ke-15 ke-16 ya. Padahal dalam khazanat persuratan Melayu, dalam teks-teks Arab maupun Parsi tak ada bukti apapun tentang kedatangan Islam daripada India. Menurut teks-teks Melayu lama, juga menurut maklumat daripada teks Arab, ya, Islam dibawa ke sini terus daripada tanah Arab dan mulai disebarkan di sini oleh para mubalik. Kenapa orang Melayu dalam pemerhatian anda di perpustakaan di Malaysia tu ya, mereka kurang berminat ya? Karena kekurangan pendidikan dalam bidang sejarah. Karena sekarang dalam ini dari segi kurikulum maksud anda ya? Ya, yang tu juga. Lagipun, kadang-kadang bila kita terlampau fokus kepada globalisasi, kepada teknologi, kepada kerjaya dalam bidang masa kini, ya, orang lazimnya tak faham kepentingan sejarah. Ya, kepentingan tahu akar dan asal-usul sendiri. Jadi akibatnya rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak begitu mencengkam. Ya, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesedaran kebangsaan dan coba cari
musuh di luar mereka punya bangsa. Kita tahu semua itu peperangan dunia kedua berlaku karena penyebaran idea nasionalisme ekstrim, penyebaran fasisme, penyebaran antisemitisme dan sebagainya. Baik, sungguh menarik ya. Profesor Tatiana ya, Anda berasal daripada Rusia ya. Kongsi dengan kami sedikit ya tentang sebenarnya dari mana ya minat untuk mengkaji dunia Melayu ini, khususnya sejarah Melayu ya, datang kepada Anda. Terima kasih. Cerita saya sendiri pribadi mungkin tak berapa menarik dan penting karena bila saya dapat tawaran ikut jabatan kajian Melayu Indonesia, pada waktu itu saya tahu saya masih mahasiswa, jangan tanya berapa tahun dahulu ya, so lama, cukup lama ya, so pada 40 waktu tahun dahulu. saya tak akan cakap. So pada waktu itu saya sudah pernah tahu tentang orang Arab, ke Farsi, ke Cina, tapi pengetahuan saya tentang kalam Melayu agak kurang sedikit. Ya, so kalau saya ditawarkan ikut jabatan pengkajian Melayu, saya bersetuju karena saya tak pernah tahu secara mendalam apa itu. Dan selepas beberapa bulan saya faham bahwa saya buat keputusan yang betul. Karena dalam kajian alam Melayu, di alam Melayu boleh cari apapun yang you minat tahu. Budaya India pun ada, budaya Cina pun ada, budaya Islam pun ada. Tapi saya pikir mungkin untuk para penonton akan menarik tahu bahwa di Rusia sejarah pengajaran Melayu agak lama. Pengajian Melayu maksudnya. Pengajian Melayu agak lama juga, mulai daripada kurung ke 18 ke 19 ya. 18. Ya. Pada waktu itu sudah ada beberapa tokoh etnologis dan sejarah, misalnya Mikluha Maklai, yang pernah datang ke alam Melayu supaya buat kajian tamadun dan adat istiadat orang tempatan. Dan hingga sekarang di merata tempat di Rusia ada tempat di mana you boleh belajar bahasa dan tamadun Melayu Indonesia. Di Moscow State University, di Saint Petersburg State University. Dulu waktu zaman Uni Soviet ada pusat kajian Melayu di Ukraina. Sekarang pun juga ada di Tashkent, di Estonia, di Tartu University. So memang kajian Melayu menjadi sebahagian penting daripada Oriental Studies, dan hal itu juga membuktikan bahwa tamadun Melayu bersikap antara bangsa. Prof. Tatiana, apa sebenarnya persepsi Rusia tentang orang-orang Melayu ya? Atau Anda sebagai seorang berdarah Rusia ya, orang asli Rusia. Kalau saya tanyakan mungkin apa ada keindahan atau keistimewaan orang Melayu, dunia Melayu ini bagi Anda, mungkin apa jawaban Anda? Kalau menurut saya, untuk saya keistimewaan tamadun Melayu dan orang Melayu itu adab Melayu. Kelembutan, kesopanan, cara orang Melayu klasikal cakap, lembut. Ini untuk saya yang paling istimewa, yang paling berharga. Itu sebabnya saya harap orang Melayu tak akan hilang mereka punya adab. Contoh-contoh adab atau kelembutan tadi mana satu? Cara macam ada orang Melayu cakap, tak naik mereka punya suara, sentiasa siap membantu, sangat sopan, itu so cantik.
Memang saya rasa sangat selesa di antara orang Melayu. Berbeza dengan mungkin adab atau cara orang Eropah atau No, Rusia. orang Eropa memang berbeza, orang Arab berbeza. Dulu misalnya bila saya di Rusia, saya pikir orang Arab sangat macam lembu dan sebagainya. Tapi kalau saya bandingkan selepas 10 tahun berada di alam Melayu, ya, baru saya faham apa itu kelembutan, ya. Karena bila saya sekarang bila saya transit dekat negara-negara Arab ke sama dengan Rusia ke, saya boleh faham bahwa adat istiadat dan cara budi bahasa dan budaya orang Melayu lagi lebih lembut. Dan adakah ciri-ciri ini juga ya? Anda mengkaji teks Melayu semenjak daripada abad ke-13 ya. Adakah ini konsisten sepanjang zaman? Ya, saya rasa ya. Karena orang cara ajaran para penggarang teks-teks Melayu lama sentiasa bila mereka bagi nasihat kepada para pewaris mereka, mereka sentiasa sebutkan kesopanan, ya, budi bahasa, bahwa penulisan sejarah perlu dibuat dengan bahasa yang baik, ya. So itu memang salah satu hal yang lazim disebutkan dalam khazanah persuratan Melayu. Anda banyak mengajar mahasiswa Melayu ya, anak-anak muda. Adakah Anda berasa bahawa kelembutan tersebut, adab tersebut sudah semakin terhakis atau masih lagi dikekalkan? Masih dikekalkan tapi mungkin kurang sedikit, dan itu sebenarnya ciri khas yang baik, apa yang saya tak suka dalam kadang-kadang dalam mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa saya sedikit pasif, duduk aja, tak tanya soalan aja, macam mimpi aja. Tapi tak semua itu. Misalnya sekarang yang dalam pusat yang di mana saya kaji postgraduate studies student, mereka sangat aktif dalam soalan. Tugas saya sebagai satu pengajar, ya, bangunkan akal para pemuda Melayu supaya mereka pandai tanya soalan. Jadi Anda menyatakan bahawa secara umumnya ya, anak-anak Melayu ini tidak agresif ya? No. Tidak agresif, dan saya boleh saksikan itu karena saya ada banyak hal supaya membandingkan itu dengan negara sendiri. Orang Melayu walaupun kadang-kadang boleh jadi kira pasif, kadang-kadang orang cakap orang malas, tapi saya tak bersetuju dengan hal tersebut. Tapi yang keindahan orang Melayu, mereka bukan agresif, sangat terbuka. Kadang-kadang terlampau pun terbuka. Dan akibatnya? No, akibatnya mereka terlampau terbuka sehingga mereka mulai ikut aliran yang mereka tak sepatutnya ikut. Mereka kadang-kadang lebih percaya kepada pendapat yang datang daripada luar daripada percaya kepada khazanat persuratan sendiri. Profesor Dr. Tatiana Desinova, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih banyak kerana sudi jemput saya.